قال النووي رحمه الله تعالى وليتني فشا وليتني نذرا ومع لعل بباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. Walaitani fasha, dan bermula laitani qasak kepada lafaz mubtada. Fasha tu khabar dia. Fasha yafshu fashwan wa fushuwan. Fasha yafshu fashwan wa fushuwan. Mana dia apa? Intashara atau mana dha'a. Intashara dha'a. Maknanya walaitani fasha, dan bermula laitani itu ialah fasha masyhur, iaitu huruf yang masuk nun wiqayah. Bermakna apa? Laita, bila isnad kepada yang mutakallim, masyhurnya ada nun wiqayah. Terkadang tidak ada, iaitu laiti. Lepas tu dia kata walaiti, dan bermula laiti nadara, jarang ia. Bermakna nun wiqayah pada huruf kebanyakannya pada lafaz laita masuk nun wiqayah. Laitani itu yang paling banyak masyhur. Sedikit saja tidak masuk nun wiqayah, jadi bunyi dia laiti. Wa ma'la'alla akis wa kun mukhayyara. Wa ma' ni satu lugah daripada ma'a. Bukan dia sukina lid darurah, tetapi memang satu lugah dalam ma'a, dia bi fathil ain wa sukuniha. Boleh ma' dengan ma'a. Seperti apa kaedah wa fi dukhulil ghayatil asahula tadkhulu ma' ila wa hatta dakhala. Tadkhulu ma' tu ain tu bukan disukun kerana darurah, tetapi satu lugah daripada ma'a boleh fusha fasih kedua-duanya. Wa ma'la'al la'kis, berlaku, ingat seperti biasa, berlaku takdim dan takhir. Maknanya wa'kis, dan hendak terbalikkanlah oleh engkau ma'la'alla, iaitu terbalikkanlah hukum. Maf'ul bagi i'kis dibuang, iaitu al-hukma. Takdir dia wa'kis al-hukma ma'ala'alla. Laita tadi boleh dua, masuk nun wiqayah dengan tidak masuk nun wiqayah bila isnad kepada mutakallim, laiti ataupun laitani. Cuma laitani itu masyhur. Laiti sedikit saja, jarang. Adapun la'alla, maka wa'kis, dan terbalikkanlah oleh engkau akan hukum al-hukma. Al-hukma dia punya maf'ul dia mahdhuf, iaitu hukum la'alla serta la'alla. Maknanya la'alla hukum dia berbeza dengan laita. Jadi la'allani boleh, la'alli boleh. Cumanya kalau laita masuk nun wiqayah itu lebih banyak, masyhur. Adapun la'alla dia boleh masuk nun wiqayah dan boleh tidak masuk nun wiqayah bila idhafah bila isnad kepada yang mutakallim. Jadi la'alli dengan la'allani. Cuma banyak la'alli. La'alli. Jelas perbezaan dia? Laita boleh dengan sekarang perbahasan laita dan la'alla. Laita idhafah kepada yang mutakallim, laiti ataupun laitani. Jadi yang paling masyhur laitani. Untuk la'alla di sebaliknya. Sebaliknya wa'kis ni, dan terbalikkanlah, mana terjemahlah, mana sebalikkanlah dengan apa? Dengan yang laitani tadi tu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala fir'aunu ya haman nubni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Dalam Al-Quran la'alli. Sedikit nak sentuh ayat ni, faham elok-elok. Qala fir'aun, berkata oleh Fir'aun, ya Haman, wahai Haman, ibni li sarha, ibni li,
binakanlah bagi aku, binalah untuk aku sorha, satu bangunan yang tinggi, la'alli, mudah-mudahan aku abluhul asbab, sampai kepada asbab. Iaitu asbab di sini apa? Pintu-pintu ataupun jalan-jalan, iaitu asbab as-samawati. Okey, badal ditafsirkan lagi, iaitu pintu-pintu ataupun tangga-tangga bagi langit. Fa'attali'a ilahi Musa. Okey, maka sebab nak lihat oleh aku akan Tuhan bagi Nabi Musa. Wa inni la'azunnuhu kadhiba, dan sesungguhnya aku sangka azunnuhu kadhiba, aku sangka Musa itu berbohong. Ayat ini kena faham dulu. Okey, anda dah pernah terang dekat mobil ayat, tapi mungkin ada sebagian tak join. Okey, jadi kalau antum baca dalam kitab tafsir, daripada kitab tafsir At-Tabari sampailah kepada tafsir Imam Al-Alusi. Ya, kitab tafsir kena pandai pilih. Sebab dia ada tafsir Ahli Sunnah dengan bukan Ahli Sunnah. Okay. Jadi semua pada mengatakan wa inni la'azunnuhu kadhiba. Ketika mana Firaun dia kata, wahai Haman, binakanlah aku satu bangunan yang tinggi supaya aku boleh tengok Tuhan bagi Nabi Musa. Sebab aku sangka dia tu menipu. Kalau tu baca kitab tafsir semua, mufassirun semua mentafsirkan wa inni la'azunnuhu kadhiba. Kadhiba di situ iaitu mana apa? Aku sangka si Musa ni berdusta, bahawasanya ada Tuhan selain daripada aku. Okay? Sebab berdasarkan ayat yang lain, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, kata Fir'aun, ma'alimtu lakum, tidaklah tahu oleh aku, lakum bagi kamu itu, min ilahin, akan satu Tuhan. Ilahin ialah jadi maf'ulun bih, min zaidah. Min zaidah pada maf'ul. Sebab apa? Litauqidin nafi. Maknanya apa? Aku tak tahu langsung di sana ada satu Tuhan selain daripada aku. Itu Firaun kata. Jadi mufassirun ketika mentafsirkan wa inni la'azunnuhu kadhiba, iaitu Firaun menyangkakan Nabi Musa mengatakan ada Tuhan selain daripada Firaun. Jadi aku sangka itu nipu. Pernah tengoklah mana Tuhan dia ada ke tak. Semua mufassirun. Tetapi bila ke belakang ni akan ada satu golongan, okay, kita sama sahaja nama dia Mujassimah ke, Musyabbihah ke, Wahabiyah ke, Salafiyah ke, kebanyakan tu nama yang berbeza tapi musamma yang sama. Antum jangan terkejut bila mereka mentafsirkan, kata, Tuhan ada di langit lah. Sebab apa? Tengok ni ayat ni. Dia kata, sebab tu, dia kata apa? Ayat ni, Nabi Musa bagi tahu kat Fir'aun, Fir'aun, Tuhan kami ada kat atas langit. Sebab tu Fir'aun tu dia kata, Ahmad, kau binakanlah aku bangunan tinggi, aku nak tengok Nabi Musa. Sebab aku sangka Nabi Musa tipu. Dia kata ada Tuhan dekat atas tu. Faham tak? Jadi daripada mana iktikad macam tu datang? Faham tak? Terbalik. Jadi mereka menggunakan ayat ni kata, ini sebenarnya Nabi Musa iktikad, Nabi Musa pun iktikad Allah tu di atas langit. Faham tak? Jadi datang daripada mana? Mana ayat ma'alimtu lakum min ilahin ghairi datang mana? Faham tak? Jadi antum kena hati-hati. Okay? Sebab dia melibatkan akidah. Jadi semua ilmu yang kita belajar ni, ingat, tak kira nahwu ke saraf, semua ni untuk khidmat kepada, untuk memahami Al-Quran dan Hadis dengan murad Allah dan dengan murad Rasulullah SAW, bukan dengan murad kita. Okay? Kena jaga. Okay? Wa ma'la'alla akis wa kun mukhayyara fil baqiyati. Wa kun mukhayyara, dan jadilah oleh kamu mukhayyara. Mukhayyara mana pun yang diberi pilihan. Fil baqiyati, pada yang tinggal lagi. Sebab laita la'alla ni dia akhawat, dia bersaudara. Okay, maknanya apa? Kamu diberi pilihan pada yang tinggal lagi, baqiyat, baki-baki daripada saudara la'alla dan laita. Seperti inni, innani boleh. Okay, saudara dia apa? Fil baqiyat. Fil baqiyat contoh dia inni. Tulis. Contoh dia inni. Jadi boleh nak kata inni, nak kata innani boleh. Yang kedua, anni. Anni boleh, annani boleh. Yang ketiga, ka'anni dengan ka'annani. Ka'anna seolah-olah. Ka'anni seolah-olah aku hasadun misalnya. Ka'anni, ka'annani boleh. Walakinnani.
itu saudara bagi la'alla dan laita. Jadi untuk yang tinggal lagi daripada inni, anni, ka'anni, lakinni, itu kamu diberi pilihan. Tidak ada kata yang ada nun wiqayah lebih masyhur, yang tidak ada kurang masyhur, tak, sama sahaja. Dia punya peringkatnya. Okay. Faham tak? Wattiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Macam ni, macam bawah sahabat besar. Memang matan alfiyah ni dia main takdim takhir tau. Antum kalau tak biasa dengan takdim takhir, i'rab wattiraran. Apa benda wattiraran tu? Khaffafa benda pula macam susunan dia tak teratur. Okey. Matan alfiyah ni nama pun apa? Ialah mata nahwu, dia nak latih betul-betul. Nak latih betul-betul. Jadi wattiraran maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Dia punya tertib dia macam ni asal dia. Khaffafa ba'du man qad salafa, mentakhfif. Alif tu alif itlaq, bukan alif tasniyah. Alif itlaq. Khaffafa mentakhfif, mana baca dengan ringan. Okey. Baca ingat takhfif lawan dia tasydid. Dan mentakhfif oleh sebahagian daripada ba'du tu fa'il bagi khaffafa. Dan mentakhfif oleh sebahagian daripada mereka man qad salafa, yang sungguh telah terdahulu ia man. Mana orang-orang dulu, sebahagian daripada orang dulu, okey, mentakhfifkan minni wa anni. Minni wa anni. Minni wa anni qasad kepada lafaz, dia jadi maf'ulun bih bagi khaffafa. Mana sebahagian daripada orang dulu mentakhfifkan, baca dengan takhfif akan kalimah minni dan anni, iaitu mereka baca mini wa ani. Min haraf jar, an haraf jar. Okey, bila kata daripada saya, jadi sebahagian ulama dulu dia takhfif. Kalau baca minni, nama dia tasydid. Kalau mini takhfif nama dia. Sebab apa? Ittiraran, kerana darurah. Darurah apa? Darurah syi'ri, kerana darurah syi'ri. Faham? Okay, ba'du man qad salafa. Ba'du man qad salafa. Okay, nak tanya sikit. Man qad salafa, alif tu alif itlaq. Okay, dhamir mustatir taqdim huwa dalam salafa kembali kepada mana? Ba'du man qad salafa, kembali kepada man. Kembali kepada man. Sebab man isim mausul. Isim mausul tak dapat tidak daripada silah dan aid. Jadi pada salafa jumlah ni jadi silah. Apabila silah, di dalam silah tersebut ada dhamir, kembali kepada isim mausul tersebut, maka nama dia jaras silatu ala. Tengok, jikalau man isim mausul tu berakal, ala man hiyalah. Kalau tidak berakal, ala ma hiyalah. Okey, faham tak? Okey, silah bagi isim mausul, silah ni iaitu jumlah, iaitu cukup memadai bila ada fi'il, ada fa'il. Di sini qad salafa, mereka ba'du man, sebahagian daripada mereka. Mereka man tu isim mausul, qad salafa, sungguh telah terdahulu ia man. Jadi salafa silah. Sebab apa? Dia tu jumlah fi'liyah, fi'il serta fa'il. Fa'il dhamir mustatir. Jadi dalam silah dah cukup dah nak katakan salafa ni sebagai silah, maka dhamir dia tu kembali kepada man. Maka nama dia jaras silatu ala man hiyalah. Hiya kembali kepada silah. Jaras silatu ala man hiyalah. Jaras silatu ala ma hiyalah. Jaras silatu ala man hiyalah, sama hukum dia seperti sifat haqiqiyah ataupun na'at haqiqi. Kalau jaras silatu ala ghairi ma hiyalah, ghairi man hiyalah, sama seperti sifat sababiyah. Antum rakis dulu maklumat, kalau benda ni baru di sisi antum,
letak tepi dulu, nanti bahaskan setelah. Okay? Jangan sampai belajar faham tak tadi? Sikit-sikit faham. Yang tak faham mana? Tak. Itu bahaya. Bazir masa ingat sebagaimana anak pesan, bapa selalu pesan, kalau boleh mengaji fahamkan 100% dars. Okay? Dengan makna apa? Kalau habis dars, habis kitab ni dah boleh mengajar terus. Okay? Tanpa nak merajah sebab fokus pada kelas. Okay? Dan begitu juga pastikan faham 100%, detect berapa persen yang tak faham, tulis dalam satu kitab, tandakan soalan mana yang tak dapat malam ni, cover balik dengan qiraah kita, bacaan kita. Baca tak faham juga, bawa tanya. Sehingga ilmu tu 100%. Okay? Kita tak nak bila apa berlaku macam ni, kualiti makin kurang. Ilmu seorang pelajar, okay, kita kata bermula daripada guru 100%. Jikalau pelajar biasa ngaji faham sikit-sikit, of course tak, mungkin kita letak paling tinggi 80%. 20% ilmu dah kurang. Dia pula murid tu jadi guru nanti, pelajar pula kurang faham, dah tinggal 60%, 40% hilang ilmu macam tu saja. Okay? Jadi usahakan faham 100%. Okay. Kemudian wa fi laduni qalla. Okay. Iaitu waladuni, laduni itu bukan laduni. Laduni itu baca dengan tasydid, laduni baca dengan takhfif. Waladuni waw tu haraf. Okey, madkhul dia laduni. Istilah dia madkhul dia laduni. Okey, takdir macam ni. Waladuni qalla fi laduni. Tulis tepi itu biasa. Itu biasa. Itu tulis tepi itu waladuni, takdir kalam dia ikut tertib yang senang faham. Waladuni mubtada, qalla khabar dia, fi laduni. Sudah. Tulis ini. Waladuni qalla fi laduni. Ni mubtada, ni khabar. Ni tertib yang biasa. Tapi nak buat macam di syair nanti tak betul lah wazan dia. Maka ni bahar wajan. Okay, jadi tertib dia macam tu. Dan bermula laduni. Lafaz laduni itu qalla, hukum dia sedikit ia, fi laduni, pada laduni. Maknanya apa? Jarang orang sebut laduni dengan takhfif, dengan kata laduni. Okey. Tapi ada, cuma taklif, hukum dia sedikit, jarang. Okey. Wa fi qadni wa qatni al-hadfu aidan qad yafi. Sama juga madkhul bagi waw iaitu wal hadfu. Dan bermula buang. Okey. Buang iaitu buang apa? Hadfu nunil wiqayah. Al-hadfu hadfu nunil wiqayah. Okey. Alif lam tu boleh alif lam lil ahdi ataupun alif lam lil iwad. Okey, ganti daripada mudhaf ilaih. Wal hadfu, dan bermula buang itu buang nun wiqayah. Aidan juga qad yafi tu khabar. Qad yafi tu khabar. Sungguh memadai ia al-hadfu. Okey. Fi qadni wa qatni. Fi qadni wa qatni. Okay. Memadai. Maknanya ada juga orang sebut qadi dan qati. Qad asal dia qad. Kemudian qata. Okey. Masuk kepada yang mutakallim. Yang ni isim Yang ni isim. Qad dengan qad di sini bukan haraf tahqiq kita belajar tu, tapi di sini qad dengan makna apa? Dia isim. Isim fi'il. Isim fi'il. Qad, okey, mana isim fi'il, bukan mana sungguh. Okey. Tak ada sebab tu tak ada qad sesungguhnya aku, dia tak guna qadi. Tak. Sesungguhnya aku inni ataupun innani. Qad di sini dengan makna isim fi'il, dengan makna kafani. Kafani.
khilaf ulama lah. Isim fi'il amar ke, madhi ke, mudhari'. Okey, kafani ke, yakfini ke, liyakfini ke, tapi makna dia mencukupi bagi aku, mana hasbi. Okey. Jadi buang pada qadni dan qatni itu juga ada memadai. Maknanya orang sebut qad bila masuk yang mutakallim, kebanyakan disebut qadni, qatni. Okey, ada nun wiqayah. Tapi ada juga memadai. Ada juga orang sebut dengan buang nun wiqayah tu dengan kata qadi, qadi. Mana apa mencukupi akan dapat. Hasbi mana dia? Okey. Faham tak? Okey. Jadi banyaknya bila kata contoh laduni ke, okey. Laduni ingat, laduni itu sedikit saja, laduni takhfif. Kalau dengan tasydid banyak, okey. Jangan apa-apa banyaklah. Pada balagh tabil laduni uzra. Okey. Al-alam. Al-alam. Al-alam ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqamin wa hailatin wa washiqi. Al-alam. Okey, si alam. Alam ni apa? Alam jangan silap baca al-ilmu. Bila tak ada baris baca al-ilmu pula. Al-alam di sini, al-alam iaitu kata nama khas. Dalam bahasa Melayu dia. Okey, kata nama khas. Kata nama khas. Okey. Iaitu tengok ta'rif dia, antum tulis ta'rif dia ni. Sama ada naqil guna itu. Iaitu al-ismul ladzi al-alam al-ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan bila qaidin. Mutlaqan ay bila qaidin. Mutlaqan ay bila qaidin. Al-ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan ay bila qaidin. Maknanya apa? Al-alam ialah al-ismul ladzi, isim yang, bila kata isim banyaklah masuk lagi. Itu sebagai jenis lah dalam ta'rif, dia akan masuk mula-mula tu jenis. Okey, sebab dia nak apa, jami' dulu. Okey, ta'rif sifat dia kena jami' dulu, himpunkan semua afrad dia, jadi masuk semua. Dia kata alam ke bukan alam, hampir-hampir dengan alam tu masuk. Dia kata al-ismul ladzi masuk isim dhamir. Okey, isim mausul masuk pada kata al-ismul ladzi. Tapi yang yu'ayyinu musammahu, yang menentu ia, yang ta'yin, mana menentu ia alladhi, musammahu akan tuan namanya, tuan nama bagi alladhi. Musamma ni diri dia. Okey. Gelas. Gelas ialah isim. Mana musamma dia ni benda ni. Okey. Jisim tabi'i. Ada. Ni jisim tabi'i. Okey. Faham tak jisim tabi'i ni? Ni jisim tabi'i. Ada panjang lebar semua tu jisim. Okey. Kita belajar jauhar ataupun jirim, berbagi kepada dua jisim dengan jauhar fardah ataupun jauhar firid biasa sebut. Jadi yang ni nama dia apa? Jisim apa nama dia? Jisim ada dua. Jisim tabi'i dengan jisim ta'limi. Ini jisim apa? Tabi'i. Tabi'i. Sebab apa tabi'i? Pada sebut tadi. Jisim ta'limi. Jisim ta'limi. Kalau belajar dalam kitab apa? Makulat. Tak belajar kan? Apa? Usuluddin mesti ada. Kan? Ada sebut. Ingat tak? Jisim ta'limi apa jisim ta'limi? Beza. Jisim dengan jisim tabi'i dengan jisim ta'limi. Tak nampak? Jisim ta'limi, jismun ta'limiyun. Jisim yang bangsa ta'lim. Yang itu tak ada benda tu, just digambarkan saja. Nama jisim ta'limi. Okey, jisim ta'limi. Kata boleh kerat apa semua tu. Okey, dekat betul belajar. Okey, jisim ni dia boleh terbahagi. Jadi dalam kepala kita, okey, jisim tu terima bahagi. Nak belah boleh. Mana? Dalam kepala kita yang belah. Okey, nama jisim ta'limi. Okay.
Isim yang menentukan tuan nama dia tu mutlaqan. Okey, bila qaidin, mana apa? Mutlaqan bila qaidin, tanpa qaid takallum, tanpa qaid ghaibah, tanpa qaid silah. Misalnya tanpa qaid musyarun ilaih. Maka bila kata mutlaqan, keluarlah isim-isim yang lain selain daripada isim alam. Okey, isim dhamir terkeluar. Sebab apa? Dia dengan kaid. Dia menunjuk dalam mushaf ada dengan kaid. Kaid apa? Takallum, ghaibah ataupun khitab. Mausul, isim mausul. Begitu juga dia menentukan tuan nama dia tapi bisilah, dengan silah. Ini bila qaidin, tanpa perlu kepada apa-apa. Zaidun, Makkah. Dah faham terus dah. Tanpa ada perlu kepada sesuatu. Okey, tu nama dia isim alam. Okey, tengok matan. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa. Ismun bermula isim, yu'ayyinul musamma mutlaqa. Ismun mubtada, khabar dia alamuhu, khabar dia alamuhu. Lepas tu berlakulah persoalan. Ismun, boleh ke ismun, isim nakirah jadi mubtada? Boleh atau tidak? Boleh. Mana musawwir dia atau mujawwiz yang mengharuskan isim nakirah jadi mubtada? Di sini apa? Mana musawwir dia? Aywa, sifat. Mana apa? Mubtada, isim nakirah tersebut disifatkan, iaitu jumlah yu'ayyinul musamma mutlaqa. Itu sifat bagi ismun. Maka ismun telah disifatkan. Ismun ialah isim nakirah disifatkan dengan jumlah. Maka sah ismun tadi walaupun dia nakirah, dia jadi mubtada. Okey, bagi syahid ni mata alfiyah. Okey, baca sama-sama. 1, 2, 3. Okey, bas. Okey. Nampak tak? Yang menghafal, hafal. Lepas tu dia dah balik. Kalau nak hafal, tak apa, belum biasa datangkan syahid secara tepat. Okey. Antum, okey, fikir sama-sama. Sekarang dah hampir 5-6 bulan kat Mesir. Targetnya 4 tahun. Kalau still macam ni, secara adat mustahil antum nak baca kitab mahir betul-betul. Okey. Jangan malas. Jangan malas menghafal. Man hafizal mutun hazal funun. Okey, itu sunnatullah. Okey. Sebab selagi mana, okey, inilah. Ni kita mengepek sikit lah. Okey, sekarang ni antum sedang mengikuti satu manhaj. Okey. Kami cuba terapkan apa yang kami dapat di pondok. Okey. Di pondok boleh kata semua, boleh katalah kebanyakan orang bila ada pondok, nahwu sorof dia macam ni lah, ada masalah. Okay, di sebelah orang Melayu, pondok lain macam dia nahwu sorof dia. Okay, jadi apa yang kami cuba bawa ke sini terapkan. Okay, tapi syarat kalau nak boleh juga kena follow. Tu je syaratnya. Kena follow. Apa yang disuruh hafal, hafal. Apa disuruh baca, baca. Tu je. Okay. Tapi ingat, kalau antum tidak ikut manhaj ni, ikut cara yang ditetapkan menghafal ni, okay, antum jangan sampai jadi fitnah kepada manhaj ni. Faham? Maknanya apa? Antum dah jadi Al-Azhar, okay, antum tak ikut manhaj dia. Antum balik nanti cakap, sebenarnya ke Al-Azhar saya ikut manhaj Al-Azhar. Lepas tu orang kemudian macam ni ke manhaj Al-Azhar. Mana? Jadi satu aib. Okey. Aib siapa yang bawa? Daripada orang-orang yang malas. Okey. Jadi tak boleh. Untuk isbah antum, okey, kena betul-betul mahirkan betul ni. Syahid tu semua ni. Okey. Supaya apa?
terlatih. Sebab kita nak satu apa? Gelombang apa belajar yang mahir betul lah kitab Arab ni. Okey, sebab kita kekurangan kat situ. Okey. Lagi sekali tadi bagi syahid dia tu. Okey, syahid yang mengatakan tidak boleh mubtada dengan isim nakirah, tetapi dengan beberapa musawwir dia boleh. Dengan mata alfiah. Tidak. Walaupun tak sampai bab dia lagi, kan dalam syawahid tu ada. Tentang walaupun bukan daripada 65 bab, ada yang kata tak ada pun Ustaz, 68 bab tak ada pun itu. Ada dalam syawahid. Mungkin ada sebahagian tak dapat tengok. Okey, sampai sama-sama 1 2 3. Okey. Jadi jumlah yu'ayyinul musamma mutlaqa, jumlah tu datang selepas daripada isim nakirah. Maka jangan pening-pening lagi. Jumlah yang datang selepas isim nakirah. Jumlah atau syibih jumlah, okey, dia jadi sifat. Sifat kalau selepas isim nakirah. Kalau selepas isim ma'rifah jadi hal. Kaedah dia mana? Balik. Innal jumala wa syabihaha ba'da an-nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwalun. Okey, isim yang sebab tu ada bila sifat ada yang. Okey. Sebab tu antum jangan ingat orang yang mengajar dia menterjemah dia tidak memerlukan sebarang kemahiran. Dia pun nak terjemah, keluarkan satu kalimah-kalimah ni berdasarkan kaedah. Okey. Macam isim yang, kalimah yang datang daripada mana? Kaedah innal jumala wa syabihaha ba'da nakiratu sifatun. Sifat diterjemahkan dengan yang. Sifat yang menentu ia isim. Okey, isim yang menentu ia yang menentulah ta'yin. Okey. Yang ta'yin ia isim al-musamma, akan al-musamma. Al-musamma tuan nama benda tu. Okey, mutlaqan, secara mutlak. Okey, mutlaqan di sini boleh i'rab dua. Boleh i'rab dua. Yang pertama i'rab jadi hal bagi dhamir. Hal bagi apa? Dhamir mustatir dalam yu'ayyinu jadi fa'il. Mana? Hal bagi dhamir mustatir huwa dalam yu'ayyinu. Okey. Itu yang pertama, mutlaqan i'rab jadi hal. Yang kedua, itu kebanyakan lah. Kebanyakan i'rab kalau dia apa? Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid pun i'rab macam tu. Okay, tapi kalau bapa i'rab lain. Mutlaqan i'rab jadi sifat bagi maf'ul mutlaq mahdhuf. Sifat bagi maf'ul mutlaq mahdhuf. Takdirnya ismun yu'ayyinul musamma ta'yinan mutlaqan. Sebagai ta'yin yang mutlaqan. Okey. Perkataan ni sifat bagi maf'ul mutlaq mahdhuf. Antum bila belajar nanti di dalam Ummul Barahin dah belajar kan? Barahin pada pembahasan ta'alluq. Okey, apa ada ta'alluq? Talabus sifati amran zaidan. Amran zaidan. Zaidan i'rab jadi apa? Talabus sifati amran zaidan. Biasa sifat bagi zaidan. Apa amran? Talabus sifati amran zaidan. Okey. Tapi pada Mekah tu Syekh Abdul Qadir dia i'rab sebagai sifat bagi maf'ul mutlaq, ay talaban zaidan. Sebab apa? Nak masuk muta'allaq bagi apa? Bagi ilmu. Okey, muta'allaq bagi ilmu salah satunya zat Allah. Allah tahu zat Allah. Sedangkan Allah itu bukan lain daripada dia. Bukan zaidan. Apa? Jadi dia masuk ke jami' itu. Jadi apa? Kemahiran alat ni, apa nahu yang sangat padu ni, dia akan membolehkan antum untuk memahami kitab itu secara betul-betul faham. Okey, pembahasan ulama apa sebenarnya daripada situ. Okey. Pernah sebut tak tentang ni? Tak nak sebut. Nanti cuba bahas kat mubarah itu buku insyaallah dia. Okey. Tengok hasil pembahasannya adalah. Okey. Ismun yu'allul musamma mutlaqa. Isim yang menentu ia isim al-musamma akan tuan nama dia. Ingat bila ada musamma,
Musamma tu apa? Al-musamma ini apa dari al-musarraf? Isim? Isim maf'ul. Okey. Isim maf'ul. Aywa. Cuba tasrif. Fahuwa sama yusammi tasmiyatan fahuwa musammin wa dzaka musamman. Okey, musammin. Okey, sebab apa? Rafa' dengan apa? Dhammah muqaddarah 'ala al-ya'i mahdhufah. Okey, musammin kalau ada alif lam masuk al-musammi, dikembalikan yang tersebut. Okey. Mempernamakan. Dia ada 3 makna dia. Tasmiyah, ingat lagi tak? Makna yang pertama ada apa? Mana zakara, sama dengan mana zakara. Seperti kata al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, ay al-maf'ul alladhi lam yuzkar fa'iluhu. Okey. Yang pertama mana zakara. Bila mana zakara sama dengan mana zakara mutaaddi satu maf'ul. Yang kedua sama dengan mana? Mempernamakan. Okey, beri nama. Maka dia tu mutaaddi dua maf'ul. Cumanya maf'ul yang kedua boleh masuk boleh masuk ba. Sama Zaidun ibnahu Amran. Sama Zaidun ibnahu bi Amrin. Okey. Sama yang ketiga mana apa? Basmalah. Itu baca bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu tasmiyah 'inda dzabhi. Dan disunnahkan memberi nama. Kita bagi nama dulu lah binatang kurban ni. Tak? Sebelum sembelih 'inda dzabhi. Mana apa? Tasmiyah itu mana? Disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alif lam, okay, kita akan ni sebab wasyiqi. Okay. Al-musamma, alif lam pada al-musamma tu alif lam apa nama dia? Al-apa? Al-apa? Aywa. Al-mausulah. Al-mausulah. Ni kan? Alif lam atau al yang masuk pada isim fa'il, yang masuk pada isim maf'ul iaitu al-mausulah. Okey. Cuba tukar al-mausulah tu kepada isim mausul. Alladhi yusamma. Nampak tak? Yu'ayyinul ladhi yusamma. Yang menta'yin ia akan alladhi yang yusamma, okey, yang dinamakan akan dia akan alladhi. Sebab tu kalau kata yu'ayyinul musamma, yang menta'yin ia isim al-musamma akan yang dinamakan akan dia akan al. Faham tak? Okey? Faham tak? Al-madrub, ja'al madrubu, ja'al madrubu, telah datang oleh yang dipukul akan dia akan al. Iaitu ja'al ladzi yudrabu ataupun ja'alladhi duriba. Apa kaedah dia tu? Aywa, innal mausula ma'asilatihi fi ma'na al-mushtaqi alladhi yusamma, alladhi sil mausul yusamma silati. Innal mausula ma'asilatihi fi ma'na al-mushtaqi, pada mana al-musamma. Alladhi daraba, alladhi yadribu dengan mana ad-daribu. Al-tu al-mausula. Alamuhu ialah alamnya, alam bagi isim. Okey. Ismun tu mubtada, alamuhu tu khabar. Seperti mana? Ka Ja'farin. Ka Ja'farin itu nama orang, nama lelaki lah. Okey. Wa khirniqa. Okey. Wa khirniqa. Wa khirniqa tu khirniq tu isim alam, iaitu nama bagi seorang perempuan. Okey. Seorang penyair daripada orang Arab juga, nama dia khirniq. Khirniq. Jadi ja'at khirniqu, ra'aitu khirniqa, marartu bi khirniqa. Okey, nama dia. Sebab apa menegah tanwin? Sebab illah kembali kepada makna mana? Illah kembali kepada lafaz mana? Illah kembali kepada makna iaitu alamiyah. Yang illah kembali kepada makna dua sahaja, alamiyah ataupun wasfiyah. Illah yang kembali kepada ni lafaz khirniqa. Khirniqa
Cuba baca illah. Illah bagi isim ismul lazim yang sharif. Cuba baca mawani asfi sama-sama 1 2 3. Ada 9. 2 illah kembali kepada makna, itu ma'rifah dengan al-wasfu, fal-wasfu wasfiyah. Yang lain 7 lagi itu kembali kepada lafaz. Khirniq dekat sini, okey, kata okey, disebab dengan tanwin sebab illah yang kembali kepada makna iaitu alamiyah. Maka illah kembali kepada lafaz mana? Ja'at Zainabu. Muannas lah. Ta'nis kat situ masuk muannas hakiki, muannas lafzi. Semua masuk. Ni apa ni? Khirniq mana? Kembali kepada lafaz muannas. Okey, jangan bukan makna kena ada ta ta'nis je. Nampak tak? Okey, Zainabu, nampak tak? Zainabu lah. Nampak tak? Tak. Itu illah kembali kepada lafaz iaitu ta'nis. Okay, sebab ta'nis tu masuk 3 bahagian ta'nis. Okay, muannas lafzi, muannas hakiki, muannas maknawi. Apa yang satu lagi tu? 3. Okay. Kemudian waqaranin. Okay, waqaranin dan qaran. Okay, qaran tu nama bagi qabilah, satu qabilah. Qaran bi fathir ra, qaran. Wa adanin dan adanin. Adan iaitu sama tempat dekat Yaman, Eden. Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Okey, masya-Allah, tu alim kabir, mufakkir Islami. Okey, dia apa, minasyu'ara. Tengok apa, dia sebagai wadih. Wadih tu wadih mabadi asyarah tu, mabadi 10 tu. Apa 10 tu? Dia baca dia baction ni. Oh, kalau kat pondok sebab budak dia boleh. Tu. Kat sini hantu anak tak cakap hantu nak besar. Sebab apa? Orang pun sama macam hantu, bahkan ada yang lebih tua lagi. Okey, sama je undang-undang tu, hafal pertanyaan. Okey, sebab nak dorang macam tu. Okey. Antum bila ingat sini bebas ada apa, tidak ditekan, iyalah tak apalah, tak apa. Lambat sangat. 4 tahun terus saya cakap takkan boleh bercerita. Jamin. Okey. Dijamin. Okey. 100%. Okey. Okey, jadi lupa dah kawan dah. Apa tadi? Wawadi asyarah. Syahid dia. Bila syair bagus. Okey, syair kena jaga juga. Okey. Baca. Kalau bapa tu dia memang aruf qafiah tu. Jaga betul. Jangan baca inna mabadi aqula pana asyara kulli kena i'rab tak apa-apa baca bahasa kena baca syair. Inna mabadi kulli fannin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma thamara. Syiddah harus semua itu kena jaga. Betul? Kembali. Sebab tu benda ni apa tahu tak? Apa yang antum hafazkan ni, anak dia manhaj kalau macam apa dekat pondok tu sehingga antum boleh relate semua benda tu. Ikut antum, tapi yang kenalah bukan masuk benda lain pun tak dia relate satu. Sebab tu dia akan kata okey, nak ajar, okey malam ni ajar apa? Okey, ajarlah 2 bait ni. Nanti dia masuklah. Masuk semua tu. Tak ambil kaedah semua tu. Okey. Jadi ada nama dia wadih. Okey. Wadih itu juru apa kalau istilah dia yang menyusun lah. Ilmu tu adalah mudah, cuma dia menyusun. Okey. Jadi Al-Habib Abu Bakar Al-Adani hafizahullah taala dia sebagai wadih bagi ilmu apa? Siapa tahu? Ilmu apa? Apa dia? Eskatologi, anak tak pandai istilah-istilah tu. Bahasa Arab dia?
tahawulat. Fiqhut tahawulat. Okey. Fiqhut tahawulat. Hadis Jibril, sebagai kebanyakan ulama kata poin dia kat 3 je. Iman, Islam, ihsan. Okey. Habib Abu Bakar Al-Adani dia detailkan balik. Okey, kalau ilmu kata iman iaitu ilmu akidah atau usuluddin. Okey, kalau Islam fiqh atau syariah, kalau ihsan tasawuf. Okey, kalau alamatus saah nak detail tu semua kat ilmu mana je? Nak buka dalam bahasa mana? Dan kita fiqh ke? Tak ada. Usuluddin sikit sangat. Secara khusus. Sebab tu dia kata 4. Okey. Okey, dengan adil tu meliputi 4 benda iaitu alamatus saah. Jadi ilmu apa yang mengkhususkan perbincangan tentang alamatus saah namanya fiqhut tahawulat. Wadihnya siapa? Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Okey. Wallahi kalau dia datang memang kita akan buat kat sini. Sangat best. Okey, memang dia ahli sungguh-sungguh. Alim, dia tahulah nak kaitkan apa benda semua ni, iaitu dari segi apa tanda-tanda akhir zaman dengan wakil, sebab apa berlakunya menara tinggi, sebab apa petroleum, apa semua ekonomi dia boleh kaitkan. Itu betul-betul dengan dalil, betul-betul. Bukan sekadar macam spekulasi apa semua tu. Dalil apa semua tu. Dalam kitab dia tu, kitab dia biasa, kita tahu wakil ni dia ada matan. Pertama sekali, tolong catat kitab ni. Okey. Kitab An-Nubdhatus Sughra. An-Nubdhah As-Sughra. Okey. Tu matan dia tu. Alhamdulillah anak dah belajar habis kitab tu dengan anak murid dia, Dr. Umar Bagus dekat Kota Baru. Okey. Kemudian dia punya syarah dia tu lebih detail lagi. Nama kita ada Al-Usus wal Muntaliqat. Al-Usus wal Muntaliqat. Al-Usus asas-asas, Al-Usus wal Muntaliqat. Okey. Al-Usus wal Muntaliqat. Okey. Malangnya hari tu apa? Kitab ni hilang dekat airport KLIA, hilang. Mudah-mudahan orang yang ambil tu jadi alim ke dia. Okey. Jadi tak nak baca. Dia kaitkan sejarah macam mana Turki, Osmaniyah terjatuh apa semua tu, masya-Allah sangat detail. Sangat detail. Okey. Kalau apa? Kalau dekat Malaysia ni antara yang biasa apa masyhur dalam kata ilmu alamatus saah ni, kita kata siapa? Ustaz Auni. Okey, Ustaz Auni. Okey. Alhamdulillah bersama Kelantan alhamdulillah. Okey, kalau kat Indonesia tu Ustaz Zulkifli Ali kan. Betul tak? Yang itu. Tapi nak berkitab dari segi sumber yang sahih apa semua tu ada ni. Okey, cuba cari. Cuba cari dekat yang tempat Habib Ahmad Makani, cuba tanya dia ada ke tak. Okey. Kalau tak kita boleh buat daurah kita An-Nubdhatus Sughra. Okey. Okey, jadi itu namanya wadih. Jadi alhamdulillah ada orang mutaakhirin dalam kita muasirah kita ni, okey, yang mampu untuk menyusun satu ilmu yang sangat bagus. Okey. Adanin. Okey, nama tempat. Okey, semua tu syarat tadi tu Adanin. Al-Adani. Maka Al-Adani. Okey. Walahiqi dan lahiq. Lahiq tu nama bagi kuda. Nama bagi kuda. Okey. Ni orang Arab lah dia letak nama lahiq. Kalau kita mana ada. Nama tak kita letak nama apa biasa kalau kuda. Black beauty. Okey, walahiq. Okey. Wasyadqamin. Syadqam nama unta. Nama unta. Okey. Wahailah. Hailah nama bagi kambing. Hailah. Okey. Jangan sampai ada nanti nama anak dia tak nama macam Hailah. Sebab apa? Dalam mata alfiah nama Wahailatin. Nama tak cantik nama tu. Nama tak. Padahal nama kambing. Okey. Wa washiq dan washiq iaitu ni nama bagi kalb. Nama bagi kalb. Ismu kalbin. Mana? Kalb. Bukan qalb. Mana? Jam tukar. Okey. Ini misal dia. Okey. 9.5. Ya. Okey. Okey, sebelum kita berpindah kepada untuk Khalid, nak tanya tadi. Ini sebab penting. Sebab takut saya tak faham. Mungkin terlalu sangat ke apa. Faham tak tadi tu wa inni la auzunuhu kadhiba? Faham tak?
Tak kuat, tak kuat. Tapi mereka berpegang ni sebagai kata, ni tu ni jelas ni. Sebab apa? Mereka mengatakan, sebab apa Firaun kata dia nak pergi langit? Sebab apa? Ni umum lah. Mestilah Nabi Musa bagi tahu. Dalil dia macam tu. Dalil dia macam tu. Okey. Sebab tu akidah akidah Allah di atas langit ni akidah Firaun. Betul. Akidah Firaun. Okey. Lepas tu macam mana? Sebab tu belajar dengan Syekh Ahmad Syarif kan bagaimana? Syekh Ahmad Syarif bagaimana benda yang daruri tertolak di zaman ini itu yang dipegang. Betul. Okey. Benda yang macam ni, itu asas. Okey. Tapi ini jadi kekuatan orang. Okay, jadi antum kena faham betul ayat Al-Quran tentang bagaimana tentang tawassul. Okey. Sebab apa tahu? Risau. Sebab tengok di Al-Azhar. Di Al-Azhar apa semua tu, okey. Kadang pelajar pergi, kita tengoklah, kita dah tengok. Kita buat research dah. Pelajar-pelajar pergi mengaji ni, okey. Tapi dia tak dapat kata apa? Malangkah satu sistem Azhar. Ingat antum Azhar apa yang tu kena bawa antaranya akidah kena sahih. Asy'ariyah wal Maturidiyah. Balik Azhar jadi Wahabi nanti. Sebab apa bahaya? Sebab Asy'ariyah di sisi mereka sebagai mereka itu kafir. Tak percaya boleh baca kitab-kitab orang. Okey. Okey. Yang kedua, mazhab. Kena bermazhab. Bermazhab. Okey. Tapi kita menuntut ilmu kena terbuka, sifat terbuka. Okey, terbuka. Ada fiqh muqarrah kita akan belajar nanti. Okey. Jangan sampai tak bermazhab. Okey, jangan sampai tak bermazhab. Okey. Kemudian ni akhlak kena jaga. Kalau tasawuf semua tu, okey, kalau tak mampu bertariqah, berakhlaklah dengan akhlak yang diajar oleh Nabi. Okey, jangan sampai tasawuf pun tertolak macam ayat cak tadi tu. Ayat apa? Ayat cak. Ayat benda tu sekedar tu lah air longkang. Okey, tak tahu sebagai mereka. Okey, katakan tasawuf ni kotor sebenarnya macam air longkang. Okey, masa dia. Okey, jadi ada risau sebab pelajar Azhar siapa macam pelajar-pelajar ni tahu ke tak sebenarnya isu-isu ni apa? Isu semasa jenis yang sebab apa berlakunya apa? Teroris apa semua ni. Tak? Dia daripada kaedah takfir. Daripada asal takfir. Sebab tu kalau antum baca kita orang ni bagaimana contoh seperti Nawaqidul Iman. Perkara-perkara yang membatalkan iman. Syarah Nawaqidul Iman. Baca dia mengatakan secara sharih kata mereka okey golongan-golongan yang bertawassul itu semua ni yang zaman kubur yang dikatakan ini menyembah kuburiyun sehingga di sisi mereka kufur. Ini lebih utama untuk dibunuh daripada ibadatul asnam. Sebab dia lebih syirik. Mereka orang kafir ada tauhid rububiyah, uluhiyah tak ada. Yang ni menyembah kubur ni rububiyah tak ada, uluhiyah tak ada. Lebih kafir daripada tu dan ini lebih berhak untuk dibunuh. Okey. Sebab tu masalah ni agak berat. Cumanya kita nak cuba nak try cari titik persamaan. Okey. Titik persamaan. Sebab tu cubalah supaya harmoni tu ada. Okey. Tapi bila melibatkan usul kena hati-hatilah. Sebab tu ulama Arab Saudi yang besar, okey, Dr. Hatim Al-Auni, okey, Abu Hatim Al-Auni, orang ulama hadis dia, okey. Jadi tengok dalam video dia tu, dia kata apa tu? Dia kata, wallahi, saya tidak percaya perkataan ini daripada Muhammad Abdul Wahab. Dan dia orang kuat dia. Tapi atas nisbah ilmu, dia ulama hadis. Saya terpaksa bagi tahu bagaimana pendapat yang terulang daripada Muhammad Abdul Wahab. Tapi di Malaysia nanti kita akan terpecah secara automatik. Al-Azhar manhaj dia lain, yang lain akan lain. Yang kita menolak manhaj ini, yang tu mengagungkan sebagai imam. Okey, sedangkan bagaimana kalau antum pergi mengaji dengan para masyayikh Al-Azhar yang menyaksikan sendiri kedatangan mereka itu di Mekah bagaimana, antum akan tahu. Okey, baca dalam kitab mereka, baca kitab kita. Okey, bagaimana dia punya bahaya dia tu. Okey, jadi sekarang ni dah mula menyusup lah. Okey, kat belajar-belajar barisau belajar, menghafal alfiah, menghafal macam-macam kitab semua. Tapi di kitab belajar ahli sunnah, tapi tak ambil cara macam tak faham mana dia lah. Penting dari manhaj dia. Okey, sebab dia ada manhaj sebelum Al-Azhar lah. Dia dah makan dalam kepala dia. Okey, jadi benda ni kena hati-hati. Sebab tuan-tuan tak dapat tidak, kena ada juga kitab rukun. Syubah-syubah kita rukun. Okey. Kita tak rukun penting juga. Okey, kena ada.
Banyaklah nama-nama itu secara umum lah. Antara yang penting antum beli yang secara mudah Al-Mizanul Adil. Kita Al-Mizanul Adil. Al-Mizanul Adil litamyizil haqqi minal batil. Litamyizil haqqi minal batil. Dikarang oleh Abdul Qadir Al-Isa Diab. Syekh Abdul Qadir Al-Isa Diab. Ada dekat belakang azan tu banyak. Harga dia 120 ringgit sahaja. Tebal ni, cantik. Okay, beli dan baca. Okay. Okay, sebab yang ni soalan gila bagi antum nanti balik Malaysia. Ni soalan gila. Dalam tu semua soalan gila bagi antum balik Azhar nanti. Okay. Okay, 2 minit tambahan supaya dah ada ramai macam ni. Antum jangan tak mengaku sekarang antum negara sebagai ustaz dan ustazah. Antum nafikan macam mana, tetap antum sebagai ustaz dan ustazah. Tu kena terima hakikatnya. Sebab antum belajar dalam pengajian Islam. Antum balik, tahu tak antum balik? Orang kamu kata, dia balik dah. Dia pula lagi macam kita sekali. Kalau senang dia nak balik, mesti tu. Faham tak? Ustaz bagi kita sekirah malam ni. Lepas tu, yang bagi kita sekirah adalah orang tanya soalan. Ni kalau ditanya soalan dalam Al-Mizanul Adil, antum tak biasa dengan tu, habis. Sama ada antum kalau amanah cakap tak adri, saya tak pandai. Maka itu akan beruntungkan Institut Al-Azhar. Faham tak? Ustaz tak tahu jawapan. Okey. Ataupun antum boring. Itu lebih musibah. Okey. So, ilmu bukan just kita belajar bagi banyak, tapi rumusan sehingga kita boleh menolak syubhat-syubhat yang datang. Itu sebahagian daripada jihad. Buka dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, okey, yang fiqh, bukan yang Syaikhul Bukhari. Okey, Fathul Mu'in yang biasa tu, yang i'anatul talibin. Baca pembahasan daripada jihad. Bab jihad kat situ. Bagi faham betul-betul jihad tu macam mana jihad sebenarnya. Jihadnya kena berperang ke mana? Situ banyak pembahasan jihad. Kena faham dulu. Okey. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiratan ta'in siwahu sahiban.